firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'an liyadzakkaru. Dan sungguh telah kami, itu bukan telah kamu, dalam kitab itu ditulis telah kamu. Laqad sarrafna, na maksudnya kami. Dan sesungguhnya telah kami nyata ataupun kami ulang-ulang pada dalam itu Quran daripada misal, daripada wa'id, yakni ancaman, dan daripada wa'ad dan janji-janji baik. Tuhan kata apa? Dalam Quran kami repeat benda-benda yang tertentu. Ni nak cerita metodologi agama, metodologi Quran, metodologi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Metodologi ni maksud dia apa? Kaedah. Quran repeat. Quran repeat. Berapa banyak repeat yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran dekat kita semua. Tuan-tuan tengok apa surah Ar-Rahman misalnya. Surah Ar-Rahman, surah popular. Perkataan apa tu yang Allah repeat sampai berpuluh kali? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam surah Ar-Rahman saja berapa kali Tuhan repeat? 31 kali. Satu surah. Allah sebut sikit, dia sebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah sebut benda lain, dia ulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dia sebut satu, dia ulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam surah Ar-Rahman saja Allah Subhanahu wa taala repeat tu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 31 kali dalam satu surah. Adakah Allah lupa dia dah sebut pula? Adakah Allah ingat umat Islam ni benak sampai nak kena ulang sebut sampai 31 kali dalam satu surah? No. Ini kaedah. Kaedah apa? Bila benda tu penting, bila benda tu important, benda tu diulang, emphasize, diulang penekanan dia berkali-kali. Apa maksud? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa maksud dia? Maksud dia, nikmat Tuhan hak mana yang hampa nak dustakan? Punya banyak nikmat Allah bagi kat hampa, hampa nak deny, hampa nak nafikan, hampa nak dustakan nikmat Tuhan. Apa ni hampa ni? Allah bagi dekat hampa Islam. Itu nikmat paling besar. Tanpa Islam tak masuk syurga sampai bila-bila. Siapa dapat Islam, dia dapat nikmat paling besar dalam dunia. Tidak cukup Allah bagi dekat kita Islam, Allah bagi dekat kita iman. Kita bukan sahaja Islam dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan takat tu sahaja, Allah masuk iman dalam hati kita. Dengan Islam yang ada kat kita, kita nak belajar Quran, kita nak belajar hadis, kita nak praktis apa yang kita belajar dalam Quran dan hadis. Itu iman Allah bagi dalam hati kita. Kita sudah ada Islam, kita ada iman, kita ada kekuatan untuk nak buat apa yang Islam suruh. Allah bagi sihat, Allah bagi segak, Allah bagi rezeki, Allah bagi udara bersih, kita duk hirup hari-hari. Allah bagi family, Allah bagi sahabat, Allah bagi rumah, Allah bagi ketenangan, Allah bagi kat kita keamanan duduk, Allah bagi kat kita kejayaan yang kita dapat hari-hari, kita berjaya, anak-anak kita berjaya. Allah bagi makan, Allah bagi minum, Allah bagi RM2, Allah bagi kemewahan. Apa lagi yang hampa tak mau terima Islam ni? Allahu Akbar. Tuan-tuan, kalau kita ambil pen tulis apa yang Allah bagi kat kita, tulis, kering dakwat pen tu, tak habis tulis hak Allah bagi kat kita. 1000 nikmat Allah bagi kat kita, satu dia tarik daripada kita. Kita duk sebut satu tu lah. Kita tak nampak ni hak Allah bagi 1000 kat kita. Allah bagi kat kita sihat 60 tahun. Baru sekali Allah bagi kita sakit. 2 ulang abang kata Allah bagi aku sakit. 60 tahun hang tak pernah sakit. Apa benda hang ni? Hang nak dustakan apa? Surah Ar-Rahman, Tuhan buat main. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa lagi nikmat yang hampa nak dustakan? Tuhan tanya. Dia tanya. Dalam satu surah Ar-Rahman 31 kali Allah tanya. Itu pengulangan yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Dalam sebuah hadis, tuan-tuan, riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhu.
Kata dia, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu hadithan law lam asma'hu illa marrah aw marratain hatta 'adda 7 marrat walakinni sami'tuhu akthar min zalik. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kana al-kiflu min bani Israel la yatawarra' min dhanbin 'amilah. فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت فقال ما يبكيك أأكرهتك قالت لا ولكنه عمل ما عملته قط وما حملني عليه إلا الحاجة فقال تفعلين أنت هذا وما فعلت اذهبي فهي لك وقال لا والله لا أعصي الله بعدها أبدا فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه إن الله قد غفر للكفل atau kama qal, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Hadis ini hadis hasan. Cerita pengulangan. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar. Dia wafat tahun 73. Tahun 73 Hijrah. Wafat Abdullah bin Umar ni. Hebat tuan-tuan, yang kata Abdullah bin Umar ataupun Ibnu Umar ni hebat. Dia di antara rawi hadis yang terkenal. Ibnu Umar ni rawi hadis terkenal. Dia riwayat hadis dalam Sahih Bukhari saja 790 buah hadis. Yang kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dalam Bukhari saja riwayat dia ada 790 buah hadis. Dalam Muslim ada 567 hadis. Total Bukhari Muslim saja 1357 hadis riwayat Ibnu Umar saja. Belum lagi cerita dalam hadis Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai, Ad-Darimi, Musnad Imam Ahmad, Imam Malik, Muwatta' Malik, ribu-ribu hadis dia riwayat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia cerita hadis ni. Kata dia, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu hadithan. Ibnu Umar kata, dia orang duk catat hadis ni. Dia kata apa? Dia kata, aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita satu hadis. Dia kata kat kami, "Lau lam asma'hu illa marrah aw marratain hatta 'adda 7 marrat, walakinni sami'tuhu akthar min dhalik." Dia kata hadis ni aku nak abang ni, hadis ni aku bukan dengar marrah, bukan sekali. Marratain, bukan 2 kali. 7 marat, bukan 7 kali. Nabi repeat hadis yang sama kat aku ni. Bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 7 kali. Walakinni sami'tuhu akthar min zalik. Dia kata aku dengar lebih daripada 7 kali. Nabi ulang hadis ni. Aku tak lupa lagi. Aku duk ingat lagi Nabi habaq. Nabi habaq pula. Nabi habaq pula. Nabi habaq pula. Akthar min zalik. Lebih daripada 7 kali. Nabi duk ulang habaq hadis ni. Ni hadis dia nak cerita ni. Maksud dia apa tuan-tuan? Pengulangan ni Nabi buat tak? Nabi buat. Kan? Pada marah Ustaz Samsuri suka ulang. Kan? Dia abang dah tadi, dah abang buang masa betul dia ni. Dah tuan-tuan, ini kaedah. Kaedah ni Allah pakai dalam Quran, Nabi SAW pakai di kalangan sahabat-sahabat dia. Benda important, benda penting perlu diulang. Begitu. Baik. Dia kata apa? Dia kata aku dengar Nabi SAW cerita, kanal kiflu min bani Israel. Ada satu budak laki-laki ni. Al-kiflu ni macam-macam terjemahan dia apa. Sedang kita kata satu budak laki-laki. Ada kata dia ni apa tukang jaga, ada macam-macam. Al-kiflu ni. Dia ni satu budak muda daripada kalangan Bani Israel. La yatawarra' min zanbin amilah. Dia ni jenis kaki membujung lalu melentang patah. Maksud dia apa? Dia tak ada pantang larang dalam hidup dia. Dia main belah. Maksud dia apa? Dia tak ada haram halal. Dia bagi dia semua halal. La yatawarra'.
Dia ni tak ada satu warak dalam diri dia, min zanbin, daripada apa-apa dosa, amilah dia buat semua. Makna kata kaki ni kasar tak kasar tuan? Kasar tuan-tuan kaki ni. Dia tak ada pantang dia. Dia ni. Satu hari Nabi kata fa'atathum ra'atun fa'ataha sittina dinaran ala an yata'aha. Satu hari dia pergi jumpa satu perempuan, dia nampak perempuan ni segak, cantik, dia pergi jumpa, dia pergi lepas 60 dinar kat perempuan ni, dia ajak berzina dengan dia. Dia jenis membujuk lalu melintang patah ni, dia tengok, dia berkenan, dia tak kira hang anak orang ke, hang bini orang ke, hang siapa ke, aku berkenan dengan hang. Dia pergi, dia umpan duit dia 60 dinar, dia bagi ala an yata'aha, dia ajak berzina. Falamma qa'ada minha maq'ada ar-rajul min imra'atih, apabila al-kiflu ni duduk atas badan perempuan ni macam satu laki-laki duduk atas badan bini. Tu hadis abang lagu tu. Makna kata boleh berlaku zina anytime lah. Dia dah duduk ar-adat wa bakat. Tiba-tiba perempuan ni, perempuan yang ambil duit dia 60 dinar tadi ni, tiba-tiba ar-adat, ketak badan dia. Ketak. Wa bakat. Dan menangis dia sungguh-sungguh. Ni. Faqal al-kiflu, budak Bani Israel ni, dia tengok perempuan ni macam ni, dia tanya, ma yubkik? Dia kata, teriak pasal apa? Dia kata, akrahtuk? Aku paksa hang kah? Dia kata, aku paksa kah ni sampai teriak-teriak macam ni? Aku ajak hang elok-elok, aku bagi duit ke hang, aku bukan paksa hang. Kalau tak mau, abang tak mau. Lebih kurang macam tu. Jadi kaki ni, dia la yatawarra'. Dia tak ada peduli dia. Dia membujuk lalu melintang patah. Dia bagi duit, dia tak jadi. Tiba-tiba perempuan ni ketak sambil menangis. Dia kata, hang menangis pasal apa? Dia kata, aku paksa hang kah? Tu ulang tu. Kenapa dah nak ulang? Ulang. Kan? Qalat, jawab budak perempuan ni, la. Dia kata, dah. You tak paksa I. Abang kan cakap tu. La. Dia kata, dah. Dia kata, you tak paksa I. Walakinnahu amal ma amiltuhu qat. Dia kata, cuma aku tak nak buat benda ni. Dia kata, aku tak nak buat ni, benda macam ni. Buat tak pernah, ingat nak buat pun tak pernah. Dia kata, wa ma hamalani alaihi illa al-hajah. Aku terpaksa pasal aku dalam hajat. Aku perlu duit. Tuan, orang susah tuan. Baca cerita minggu lepas ke beberapa hari lepas, budak Kelantan gua musang nak masuk USM tak ada duit tu. Baca tak? Berapa orang masuk duit ke dia? Tak ada. Itu yang kita ni. Budak Kelantan, adik-beradik dia ada berapa kat 10 orang ke apa ke adik-beradik, 7-8 orang. Dia anak nombor 3, nombor 1 dengan nombor 2, abang kakak ke apa tu dah masuk dah. Masuk UiTM, masuk apa semua. Dia nombor 3. Dia dapat USM. Nak kena bayang pendaftaran 1,400. Duit tak ada. Gelut, duk tolong mak ayah ni pergi duk cari petai di hutan, duk jual. Pasal apa? Saya nak buat duit pendaftaran, nak main masuk USM. Nampak tak dan? Nampak tak dan dah. Nak dapat 1,400 tu tak dan tuan-tuan. Buat email hantar dekat USM, abang kata dia tak payah, dia kata dia tak boleh dapat, minta tangguh. Boleh tak? USM, standard biasa, prosedur biasa, dia jawab tak boleh. Tak daftar, kira tolak. Standard punya format. Okay. Jadi siapa kata tahu satu orang suruh masuk cerita dia ni. Dalam Facebook masuk, sana masuk, sini masuk, orang pakat simpati, bagi account number, orang pakat ni, nombor kontak orang bagi, semua orang pakat telefon tanya betul ke apa-apa semua, pakat duk tolong. Adun kawasan tu pun pakat pergi jumpa dia, kemudian pejabat apa, NGO lah apa, pakat pergi jumpa. Dan dia membuat satu kenyataan, dia kata cukup, alhamdulillah, duit untuk daftar 1,400 dah cukup dah. Dia kata, budak jujur ni. Kalau tak jujur, dia tak cukup itu lah. Jujur, dia perlu 1,400 dan dia dah dapat 1,400, dia abang cukup dah. Tuan, kita nak tahu jujur tak jujur tu tentu. Dia abang cukup dah, dia kata, untuk abang masuk cukup dah. Masya Allah. Orang susah tuan-tuan. Kita tak pernah teringat pasal kita Allah tak pernah bagi susah macam tu. Kita tak faham susah macam mana. Pasal kita tak pernah susah macam tu. Dia ni, Allah bagi dia susah. Ni hak perempuan yang kita dah baca ni, dia kata dia,
wa ma hamalani alaihi illa al-hajah. Aku tak mau buat ni benda terkutuk ni. Aku tak mau buat. Tapi aku dalam keperluan. Aku ada hajat besar. Aku perlu duit. Dalam syarah cerita kata, pak dia sakit. Dia perlu duit untuk nak ubat pak dia. Tak ada jalan dah nak cari duit. Tak tahu dah nak buat macam mana. Tiba-tiba mai Syekh Al-Kiflu Bani Israel ni, mai bagi 60 dinar, janji hang berzina dengan aku. Dia duk fikir tak lepas, dia kata okey. Bila benda tu nak jadi, dia takut dekat Tuhan ni. Dia ketak ni, dia menangis ni. Dia ni tanya, awak pasal apa? Aku paksa hang ke? Tak. Dia kata tak paksa. Cuma aku tak nak buat, aku tak pernah teringat nak buat benda ni. Tapi aku dalam keperluan, dia kata. Itu sebab aku sanggup. Al-Kiflu ni tuan-tuan, yang kata tadi la yatawarra' tadi ni, yang dia tak ada pantang larang apa semua ni, tiba-tiba insiden kecil ni, benda ni so jadi satu kacau dalam jiwa dia. Faqala, kata Al-Kiflu, tafa'alina anti hadha wa ma fa'altih. Dia kata hang nak buat ni benda sedangkan hang tak pernah buat, tak pernah teringat nak buat. Dia tanya. Kalau macam tu, dia kata izhabi fahiya lak. Dia kata hampir lah. Tak jadi lah. Hampir duit 60 dinar tu ambil kang. Ni Syekh Samsin kampung dusun ni. Tuan-tuan, tiba-tiba benda ni tiba-tiba boleh masuk dalam hati dia. Tiba-tiba dia boleh kata lagu tu. Dia kata hang, ya Allah, dia kata, ni hampir, dia kata, duit tu ambil kang. Dia kata fahiya lak, ambil kang. Waqal, tidak cukup dengan itu. Al-Kiflu Samsin kampung dusun ni, dia kata apa? La wallah, dia kata. Lepas dah tak jadi zina ni, dia kata la wallah, demi Allah tidak. La a'sillaha ba'daha abada. Lepas pada kejadian ni, aku tidak akan buat maksiat kepada Allah sampai bila-bila, dia kata. Faham tuan? Allah nak bagi kebaikan dekat dia. Faham tuan? So kita tak boleh hina orang. Itu pasal kita tak boleh hina orang. Kita tak tahu orang hak kita duk hina tu, takat ending dia jauh lebih baik daripada kita. Tak tahu. It's a matter of time. Dia tak tahu bila masa Tuhan nak bagi dekat dia anugerah besar ni. Allah bagi kat dia, tiba-tiba dia jadi lebih baik daripada kita di hujung hidup dia. Kita tak tahu lagi macam mana. Jangan hina orang. Al-Kiflu ni, dia benda tu tiba-tiba kacau jiwa dia. Dia kata apa? La wallah, demi Allah, dia kata la a'zillaha ba'daha abada. Lepas pada ni tidak akan aku buat lagi maksiat sampai bila-bila. Hadis kata apa? Famata min lailatih. Malam tu dia tidur, dia mati. Allahu akbar. Malam tu dia tidur, dia mati dalam tidur dia. Fa asbaha maktuban ala babih. Pagi esok dia bangkit, tertulis di pintu dia, innallaha qad ghafara lil kifli. Allah ampunkan dosa Al-Kiflu ini. Itu dia. Hadis itu Imam At-Tirmizi kata apa? Hadis hasan. Tengok banyak-banyak riwayat. Imam Ahmad Syakir, Imam hadis, Imam Ahmad Syakir, dia kata isnad hadis itu sahih, dia kata. Cuma Al-Albani dengan Syu'aib Arnab, dia kata itu hadis dhaif, dia kata. Tapi At-Tirmizi kata hasan, Ahmad Syakir kata isnadnya sahih, Al-Munziri kata isnadnya sahih ataupun mendekati hasan. Dia kata ini semua hadis boleh kita baca dan boleh kita ambil pengajaran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nampak tak? Dia nak beritahu hadis tu. Karan tak karan tuan-tuan hadis tu? Karan tuan-tuan. Tidak heran Nabi ulang berapa kali? Ibnu Umar kata bukan sekali, marratain, bukan 2 kali, bukan 7 marat, bukan 7 kali, bal akthar min zalik, bahkan lebih pada 7 kali Nabi duk ulang hadis ni. Aku saja dengar lebih pada 7 kali. Pasal apa Nabi repeat tuan-tuan? Pasal karan hadis ni, karan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pengulangan itu bagus tak bagus? Bagus. Dan itu kaedah nabawi, kaedah yang Nabi SAW guna. Baik. Sahabat tanya Nabi pun biasa repeat. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Dia kata anna a'rabiyan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni fi gha'id
madabbah wa innahu 'ammah ta'ami ahli. Qal falam yujibhu faqulna awidhu fa'awadahu falam yujibhu salasan summa nadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalithah faqala ya a'rabi inna Allah la'ana aw ghadiba ala sabtin min bani Israel famasakhahum dawabba yadibuna fil ardi fala adri la'alla hadha minha falastu akuluha wala anha anha atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan ini cerita sahabat ulang. Apa dia? Kata Abu Sa'id Al-Khudri, satu badui, satu Arab badui sudah mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata badui ini, dia kata ini fi ghaid madabbah. Aku, dia kata, asal daripada satu negeri yang negeri itu banyak dhab. Dhab ni apa tuan? Bewak. Bewak padang pasir. Badui ni dia mai jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni mai daripada satu tempat, di tempat tu banyak dhab, banyak bewak, dia kata. Wa innahu 'ammatu ta'ami ahli, dan dia kata bewak ni memang kami penduduk tempat kami ni, penduduk negeri kami ni tengok bewak mau elok. Faham tak? Maksud dia apa? Oh, ini hidangan istimewa. Tengok bewak je mau elok. Kan? Sedap bewak ni pada depa. Itulah dia kata nak tanyalah boleh tak boleh makan. Dia kata bewak ni. Tu dia dah jadi hidangan istimewa pun punya lama. Baru mai tanya Nabi, nak tanya ni macam mana ni? Bewak ni boleh makan ke tak boleh makan? Betul-betul boleh makan tak boleh makan? Nak mai tanya Nabi. Qal, kata Abu Sa'id Al-Khudri, falam yujibhu. Nabi sengak tak jawab. Dia tak sangka ramai tanya ni makanan penduduk negeri, dia kata bewak sampai takut kat depa. Main-main. Tuan lah ni menatang-menatang hak dulu kita kata ganas. Lagi takut sebab manusia lagi ganas daripada depa. Boya-boya bukan senang nak timbul di sungai lah ni tuan-tuan. Takut boya ni nak timbul. Dulu kalau boya timbul orang lari. Lah ni boya timbul, boya lari. Depa nanti ligan boya ni sampai dapat. Dia tengok boya, dia nampak duit. Oh, dahsyat orang lari. Syekh Badui ni mai tanya Nabi. Dia kata ni macam mana cerita ni dengan bewak ni? Falam yujibhu. Nabi tak jawab. Faqul na'awidhu fa'awadahu. Sahabat-sahabat Nabi hak lain ni termasuk Abu Sa'id Al-Khudri semua ada. Tengok dia duk tanya Nabi, tengok Nabi tak respon, dia kata dekat Badui ni, dia kata awidhu. Han tanya lagi. Han tanya lagi. Pun dia tak dengar ke apa ke, tanya dia kata. Dia pun duk teringin juga ke apa, tak tahu lah kan. Jadi nak tahu apa hukum. Apa hukum? Fa'awadahu. Ini hadis sahih tuan-tuan, hadis riwayat Imam Muslim kan. Fa'awadahu. Badui ni pun dia repeat lagi sekali. Dia kata, ya Rasulullah, tempat kami ni bewak banyak. Dia kata bewak dhab ni, bewak padang pasir ni. Tak, kami memang yang ni kira okey lah. Kita kenuri pun dia, makan hari-hari pun dia lah. Dan tanya betul-betul boleh tak boleh makan bewak ni. Dia ulang. Falam yujibhu. Nabi tak jawab. Kata hadis ni apa? Thalathan. 3 kali dia tanya, Nabi tak respon. Itu hadisnya. Bila dah lepas pada 3 kali, summa nadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalithah. Habis dia tanya kali ketiga tu, dia pun ingat Nabi memang tak mau jawab ke apakah. Dia pun nampak macam nak piah, tak mau lah. Memang Nabi tak mau jawab, purposely tak mau jawab kot. Nabi panggil dia. Nabi kata, Syekh Bob, main tak? Kan? Nak makan sangat Bob hang ni. Nabi kata, main ni tak? Faqal, Nabi kata, ya Arabi. Nabi kata, wahai Badui, inna Allah la'ana au ghadiba ala sabtin min Bani Israel. Aku nak abakkan hang. Ada sekumpulan daripada Bani Israel, Yahudi dulu ni, Allah murka dekat mereka dan Allah laknat mereka. Dia kata, Nabi kata dekat Badui ni, ni, aku nak abakkan hang.
Ada sekumpulan daripada Bani Israel ni, mereka ni sudah buat leceh, Allah marah kat mereka, Allah laknat mereka. Famasakhahum dawabbah yadibbuna fil ardi. Marah Allah kepada sekumpulan ini sehingga Allah ubah rupa mereka bagi jadi binatang. Kita baca ada tuan-tuan dalam tafsir, baca. Memang betul Bani Israel pernah dihukum oleh Allah, Allah ubah rupa mereka. Ada yang jadi khanazir, jadi babi, ada yang jadi kera. Dalam Quran cerita, dalam hadis lagi ada banyak cerita. Nabi kata ada sekumpulan Bani Israel dulu, mereka buat leceh, Allah marah kat mereka, Allah laknat mereka sehingga Allah ubah rupa daripada manusia jadi binatang. Nabi kata kat Badui ini, fala adri la'alla hadha minha. Nabi kata aku tak tahu adakah dhab bewak ni sebahagian daripada makhluk yang Allah ubah Yahudi bagi jadi. Aku tak sure, Nabi kata. Tapi Allah ada ubah bagi jadi rupa binatang. Aku tak tahu. Kerana aku tak tahu, falastu akuluha, maka aku tak makan benda ni. Nabi kata. Kerana aku tak tahu, tahkah ni dulu Allah ubah Bani Israel bagi jadi macam ni, aku tak tahu. Kerana aku tak sure, aku tak tahu Allah ubah bagi jadi apa, maka aku tak makan binatang ni. Dhab ni, bewak ni aku tak makan. Wala anha. Tapi aku tak larang. Kalau dah hang merambui elok, hang makanlah. Hang macam pasal. Aku tak makan, Nabi kata. Selepas 3 kali dia repeat soalan, Nabi jawab macam tu. Dan hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abdurrahman bin Abi Bakrah, kata dia kata kepada bapa dia, kepada Abi Bakrah. Abdurrahman tanya bapa dia Abu Bakrah. Dia kata, ya abati, wahai ayah, dia kata, inni asma'uka tad'u kulla ghadah, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Tu'iduha thalathan hina tusbih wa thalathan hina tumsi. Faqal inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihin fa ana uhibbu an astanna bi sunnatihi, atau kama qala. Hadis dengan isnad yang hasan, riwayat Abu Daud. Okey, yang ni pula dia nak cerita, kata Nabi doa repeat 3 kali. Okey, Abdurrahman tanya bapa dia Abi Bakrah. Dia kata, ya abati, ayah, dia kata nak tanya, inni asma'uka tad'u kulla ghadah. Dia kata, saya duk dengar bapa dia Abu Bakrah. Abu Bakrah ni nama betul apa tuan-tuan? Abu Bakrah tu kunyah, gelar. Nama betul dia Nufai' bin Al-Harith. Nama betul dia. Dia wafat tahun 52 Hijrah. Okey. Anak dia tanya dia. Anak dia kata, ayah, inni asma'uka tad'u kulla ghadah. Dia kata, ayah, dia kata, saya nak tanya ayah satu. Saya duk dengar ayah tiap-tiap pagi ayah duk baca doa ni. Doa apa? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Anak dia kata, ayah, saya dengar ayah tiap-tiap pagi yang tidak baca doa ni. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah kepada aku sihat pada badan aku. Ya Allah, bagilah kepada aku sihat pada pendengaran aku. Ya Allah, bagilah kepada aku sihat pada penglihatan aku. Ayah selalu duk baca doa ni, dan ayah duk ulang 3 kali. Tiap-tiap kali baca, ayah ulang 3 kali. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ulang lagi, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ulang. Saya duk dengar ayah, apa cerita ayah? Dan ayah duk baca ni pula, tu'iduha thalathan. Ayah ulang 3 kali je. Hina tusbih wa thalathan hina tumsi. Pagi ayah nanti ulang 3 kali, petang ayah nanti baca doa ni ulang 3 kali. Apa cerita ni ayah? Qal, kata Abu Bakrah, dia kata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihin. Abu Bakrah, bapa dia, kata apa?
Aku duk buat ni pasal aku dengar Nabi duk buat benda ni. Dia kata. Nabi pagi nanti baca doa ni 3 kali ulang, petang Nabi nanti baca doa ni 3 kali ulang. Nabi minta supaya tubuh badan dia sihat, minta supaya pendengaran dia jadi sihat, mata dia, penglihatan dia jadi sihat. Nabi duk minta pagi 3 kali, petang 3 kali. Fa ana uhibbu an astanna bi sunnati. Abu Bakrah kata apa? Aku suka buat apa yang menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sure dah kalau hak Nabi buat kita buat betul. Hak Nabi tak buat kita buat belum tentu betul. Belum tentu. Tapi kalau hak Nabi buat kita buat sure betul. Maka oleh kerana aku dengar Nabi buat benda ni, aku buat benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pengulangan yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni cukup punya banyak. Kita dapat dah video apa tadi saya hantar dalam grup kuliah kita. Video khattat penulis mushaf Al-Quran tu. Very good video. Ramai orang pakai dua hantar kat saya video tu start daripada kemarin dulu. Kat dua hantar. Dia video tu dia cerita tentang satu orang pergi interview. Mula-mula dia interview orang ramai secara random. Dia jumpa orang tu, jumpa orang ni, jumpa orang tu, semua dia tanya. Arafta Osman Taha? Dia kata hang kenal dah Osman Taha ni siapa? Osman Taha. Ada jawab kata muhandis. Dia kata mungkin dia ni engineer ke apa ke? Ada jawab kata asyair. Mungkin Osman Taha ni seorang penyair. Dan sekali itu dia pergi tanya dalam telefon, satu perempuan sudah jawab. Dia kata arafta min Osman Taha? Dia kata hang tahu dah Osman Taha? Min? Bukan siapa dia? Osman Taha. Tahu tak? Oh, perempuan ni tahu. Perempuan ni dalam telefon tu dia jawab, dia kata haza khattat lil mushaf. Dia kata Osman Taha ini dia khattat, khat ada jadi riuh rendah khat ni. Penulis khat tu Arab panggil khattat. Khattat daripada perkataan khat, penulis dia panggil khattat. Okey. Perempuan ni jawab dalam telefon ni, dia kata hadza khattat lil mushaf. Dia kata dia ni Osman Taha ni, dia kata aku tak silap aku, dia ni penulis khat bagi Quran hak kita duk baca tu. Ya tak? Quran mana tuan-tuan? Quran hak kita pergi Mekah, pergi Madinah, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ada Quran kala hijau tu. Dah lah masjid ni. Kala hijau kecil tu. Itu Quran cetakan Madinah Al-Munawwarah. Okey. Kita tengok tu, kita duk ingat kot dia komputer punya font. No, Osman Taha ni tulis tangan. Allahu Akbar. Saya tu baru tahu bila dapat video ni, tengok masya-Allah, selama lama ni kita duk ingat kot font komputer. Punya cantik. Rupanya asal ni tulis tangan daripada dia ni yang kata Osman Taha ni. Okey. Penulis dia ni Syekh Osman Taha. Tuan-tuan kalau ada Quran tu, Quran hak cetakan Madinah hijau tu, tuan-tuan buka bahagian bercetak last sekali sebelum kulit. Bahagian cetak last sekali dia ada tulis dalam lengkungan bulat bunga dia tu, dia ada tulis tu, dia kata apa? Bi'aunillahi wa taufiqih. Dia kata dengan bantuan Allah dan juga taufik daripada Allah, dia kata tamma tab'u hadzal mushaf asy-syarif fi mujamma' al-Malik Fahad. Dia tulis itu. Dia kata maka sempurnalah, dia kata cetakan mushaf yang mulia ini dipercetakkan Al-Malik Fahad. Bila dia kata dicetak ni, dia kata tahun 1426, 1426. Dia kata tahun 1426 Hijrah. Hak tu hak cetakan kita duk baca tu dicetak pada tahun 1426. Cetak tu hasil daripada waqad katabahul khattat Osman Taha. Dia tulis last kita tak nak baca sampai ke situ. Kita baca Quran sampai habis sangat baca doa khatam Quran saja. Hak last tu kita tak baca. Bila tengok video ni, dan kita ambil Quran, buka-buka, sungguh rupanya ada tulis nama dia di situ. Masya Allah tuan-tuan, punya besar pahala untuk ni. Hari ni umur dia 85 tahun. Dia mengabdikan diri dia tulis Quran saja. 40 tahun dia duk tulis Quran saja.
Dan dia tulis waqad katabahu, dan Quran ini ditulis oleh Al-Khattat, oleh penulis khat yang bernama Osman Taha. Ada tulis nama dia di situ. Saya tengok video tu, Masya Allah, impress bila kita tengok. Umur sudah 85 tahun, dia kata dia sudah tulis 12 versi tulisan tangan Al-Quran ni. 12 versi dah. 12 version dah dia buat. Kawan yang interview ni, Syekh duk pergi interview tanya ni, dia kata apa? Dia kata hampa ni, siapa-siapa kalau ada rezeki dapat peluang satu hari berjumpa dengan Syekhna Osman Taha ni, kalau hampa jumpa dia, hampa jangan lepas. Hampa pegang tangan dia, cium tangan dia. Itu tangan sudah tulis Quran 40 tahun. Kawan interview ni kata, hampa kalau jumpa dia, jangan lepas peluang ni. Hampa pegang tangan dia, cium tangan dia. Dia kata. Dalam interview yang kedua, tadi dia interview orang ramai. Lepas tu dia pergi interview pula Osman Taha ni, dia pergi interview. Dia kata, Syekh tak penat ke duk tulis Quran ni? Berapa tahun dah duk tulis? Dia kata 40 tahun dah. Dia kata, duk tulis Quran. Tulis Quran ni. Dia kata, aku tak kisah, penat. Dia kata, aku seronok. Dia kata, aku tulis Quran ni, seronok. Dia kerja, dia masuk pejabat, duduk, semua khat, madu ada tu. Itu saja dia duk buat. Dia kata, 40 tahun dah, dia kata, aku tak kisah aku penat. Dia kata. Kadang-kadang dia kata dia nak umur 85. Tuan-tuan tengok video saya hantar tadi tu, tuan-tuan nanti tengok dia macam mana. Ayak muka bersih, orang Madinah tuan-tuan. Dengan duk tulis ni, dia kata kadang-kadang dia cakap pun seorang orang tua, orang umur 85. Dia kata kadang-kadang aku tulis ni sampai pen tu, kalam hak duk guna tulis berjatuh di lantai, penat, letih tulis jatuh di lantai. Dia kata, Masya Allah, kawan yang interview ni kata. Tapi aku tak kisah, dia kata. Aku seronok, dia kata. Aku tak peduli dunia ni, dia kata. Aku tak peduli. Orang ni tak ada dosa, tuan-tuan. Dia kerja tulis Quran aja. Dia kata, aku tak peduli dengan dunia ni. Aku hari-hari, dia kata, bangkit tidur, ingat nak tulis Quran. Sampailah aku letih tak larat, aku tidur. Aku bangkit tidur, aku ingat nak tulis Quran. Aku tak peduli, aku tak tahu berapa jadi. Cuma, ni. Syekh Osman Taha ni, dia kata apa? Cuma aku nak abang. Tidak ada satu helai pun Al-Quran yang aku tulis ni tanpa berwuduk. 12 dah jilid Quran, satu jilid 30 juzuk ni, dia dah buat dalam 12 version Quran ni, hak dia tulis tangan ni, tidak ada satu helai pun yang dia tulis, dia tak ada wuduk. Allahu Akbar. Tuan-tuan tengok muka dia dalam video tu, tengok muka dia, Allahu Akbar. Tuan-tuan, ahli syurga insya-Allah dia ni. Dia kata apa? Aku tak pernah satu helai pun aku tulis dan kata aku tidak berwuduk. Kalau tu tanya ni, kami duk baca lah ni, hak kulit hijau ni, berapa tahun ambil untuk nak tulis satu tu? 3 tahun. Satu tu, satu version tu, hak kita duk baca hak kulit hijau tu, 3 tahun dia ambil untuk tulis daripada mula ni, daripada Fatihah ni, sampai Qul a'udzu birabbin nas ni, 3 tahun dia ambil complete. Lagi satu, tuan-tuan kena tengok video tu. Saya cerita ni dia tak sampai. Tuan-tuan kena tengok video tu. Dia kata apa? Bila dia cakap dengan suara dia tu, Allahu Akbar tuan-tuan. Dia kata bila aku tulis mai tang ayat tentang syurga, aku rasa tenang. Dia kata. Bila mai tang ayat syurga ni, aku rasa tenang. Dan aku harap kalau boleh tak habis ayat tu. Nak tulis lagi ayat pasal syurga ni, nak tulis. Aku tak mau ayat tu habis. Dia cerita ni tuan-tuan. Dan dia kata bila aku tulis ayat pasal neraka, aku ketak, dia kata. Bila aku tulis ayat pasal neraka ni, aku ketak. Dan aku berpeluh, dia kata. Dia tuan-tuan. Kan Quran kata apa orang beriman ni, di antara tanda dia apa dia? Idza tuliyat alaihim ayatuh zadathum imana. Orang beriman ni, kalau dia dengar ayat Quran dibacakan, zadathum imana, iman dia naik, iman dia tambah. Kita duk baca tu, kita tak dapat rasa, feel tu kita tak dapat rasa. Dia ni dia cerita tuan-tuan, Allahu Akbar. Dia kata bila dia tulis tentang surga ni, dia rasa tenteram jiwa dia. Dan dia kalau boleh tak mau habis, biar dia sentiasa tulis ayat pasal surga saja. Dia rasa tenteram, dia tak mau ayat tu berakhir. Bila mai tang neraka, dia ketak, dia kata dia nak tulis sampai dia berpeluh. Kawan yang interview dia kata kat dia, nak pesan apa? Syekh nak pesan apa ni? Video ini mungkin, kawan ni kata, mungkin akan ditonton oleh million-million orang. Apa Syekh nak pesan?
kepada orang yang tengok video ni nanti. Dia kata apa? Kata Syekh Osman Taha ni, dia kata, doakan dia supaya dia sihat, supaya dia boleh terus menulis. Allahu Akbar. Dia tak nak cari apa, tuan-tuan. Dia cari keredaan Allah. Dia kata, minta doa bagi saya sihat supaya saya boleh terus tulis Quran ni. Lepas tu dia terus doa kawan, tanya dia tu pula, dia doa, semoga hang Allah lindungi agama hang, dia kata. Dia, tuan-tuan. Agama ni, Allahu Akbar. Dia boleh hadangan kita, dia boleh hilang daripada kita. Dia kata, aku doa supaya hang Allah pelihara agama hang. Doa dah hang, tapi ke mana? Kehormatan diri hang dunia akhirat, dia kata. Allah lindungi hang, Allah lindungi anak-anak hang, Allah lindungi isteri hang, Allah jaga keselamatan isteri hang. Subhanallah, dia kata, tuan-tuan. Video tu kena tengok. Baru kita nampak macam mana ada di dalam dunia ni orang-orang yang macam-macam tu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu dia. Tak habis ayat kita baca ni kalau macam ni. Kan, tak habis. Tapi kita kena tahu benda-benda kita duk belajar, duk baca Quran, duk baca tafsir Quran ni. Kita kena pi sampai ke situ. Nah, abang, ada orang duk dalam Quran ni sampai macam tu Allah bagi dekat dia. Kita ni takkan main duduk, main duduk bersila, main duduk dengar, main duduk tengok jam bila nak habis gitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu dia. Baik, kita sambung balik ayat surah Al-Isra kita ni. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Kami ulang-ulangi benda ni di dalam Al-Quran, sama ada misal, sama ada wa'id, ayat-ayat ancaman ataupun wa'ad, ayat-ayat janji syurga dan sebagainya, supaya menerima pengajaran mereka itu. Wa ma yaziduhum illa nufura, dan tiada menambah akan mereka itu, mereka makin jauh daripada jalan agama yang sebenar. Na'udzubillah. Ada orang macam tu. Lagi Quran duk masuk telinga dia, dia tak pakai, lagi dia nak lari jauh daripada Quran. Na'udzubillah. Kita tak mau jadi orang macam tu. Kita nak Quran ni masuk dalam diri kita, kita jadi ahli Quran. Kita nak macam tu.